Assalamualaikum keluarga Malaysia. Apa khabar? Selamat pagi. Saya Hafiz Dawson. Dan saya Zahira Razif. Seperti biasa setiap hari Sabtu 11.05 pagi di saluran berita RTM, MyView 123 dan juga di TV1. Anda akan bersama dengan kami lebih kurang selama 1 jam. Dan semalam juga telah pun kita diberikan peruntukan berkenaan dengan bajet 2022. Betul. Semalam belanjawan ataupun bajet 2022 telah pun dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Seri Utama Tengku Zafar Abdul Aziz. Semalam tepat jam 4 petang sehingga 6 petang dilaporkan 11 kali YB minum air disebabkan pembentangan yang cukup komprehensif. Jumlah perbelanjaan 332.1 bilion. Perbelanjaan paling besar dalam sejarah untuk Undang-Undang Pembekalan 2022. Jadi kami di Persona SY hari ini, kita akan bawakan kepada anda berkenaan dengan khusus kepada ekonomi wanita yang dikatakan belanjawan kali ini ataupun bajet 2022 boleh dikatakan sebagai belanjawan ataupun bajet yang mesra wanita. Dan kalau dapat saksikan, ini adalah yang kami dapat siarkan semalam dan kami tunjukkan sekali lagi. Ini adalah Yang Berhormat Menteri Keuangan di Kementerian Keuangan membawa folder. Kalau dulu mungkin kita nampak fail yang besar, tapi sekarang kita ke arah kelestarian dan kurang penggunaan kertas, maka Yang Berhormat Menteri Keuangan menggunakan tablet yang sekecil itu saja untuk membentangkan sekurang lebih 83 muka surat semalam. 83 ke 86 Fiz? 83. 83 muka surat. Okey, jadi go green. Go green maknanya itu sebab kita menggunakan tablet dan semalam lebih kurang dalam 3 jam tu banyak sebenarnya yang sudah diberikan kepada rakyat Malaysia, kepada keluarga Malaysia makmur sejahtera yang diharapkan dan diharap dengan bajet yang telah dibentangkan ini juga sebenarnya dapat untuk keluarga Malaysia ini bernafas walau sedikit tetapi masih melegakan kita untuk meneruskan kehidupan kita. Betul. Keluarga Malaysia makmur sejahtera itu tema yang dibawakan untuk belanjawan ataupun bajet 2022 kali ini. Ramai yang mengatakan bahawa ini satu belanjawan ataupun bajet yang inklusif dan juga khususnya kepada golongan wanita. Hari ini Zahira pakai baju warna pink. Memang tak nak sama dengan saya sebab dia kata hari ini hari wanita dan saya akan dikelilingi oleh wanita-wanita hebat hari ini. Tak sabar untuk saya menembual tetamu kita hari ini. Dan penting untuk kita maklumkan juga kepada anda bahawa walaupun ada pihak yang mengatakan bahawa mungkin belia tak dapat dan sebagainya, tapi sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan, belanjawan untuk belia juga ada sebenarnya tapi tidak diumumkan di dalam satu rangka belanjawan. Kalau ikut apa yang YB Menteri kata, tak sempat 2 jam untuk rumuskan segala, maka ia akan pentingkan dahulu apa yang sepatutnya diberikan kepada golongan wanita khususnya yang kita bawakan pada hari ini, Zahira. Ya, berkenaan dengan topik kita hari ini, ekonomi wanita. Jadi untuk merealisasikan konsep keluarga Malaysia, apakah aspek yang perlu kita berikan penekanan dan bagaimanakah untuk merealisasikannya untuk menjadikan wanita juga sebagai penggerak ekonomi, tangan yang menghayun buayan, mampu menggoncang dunia. Ya, masih menghayun buayan ke Zahira? Tidak. Hayut dulu. Okey, jadi kita saksikan sedikit bikisan untuk anda untuk kita memahami berkenaan dengan topik yang kita bawakan hari ini. Bajet tahun 2022 akan bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera. Bajet kali ini mendukung 3 paksi utama, iaitu memperkukuh pemulihan, membina daya tahan dan memacu pembaharuan. Matlamat bajet 2022 kekal dengan 3 fokus induk, iaitu pertama, rakyat yang sejahtera, kedua, perniagaan yang berdaya tahan dan ketiga, ekonomi yang makmur dan mampan. Bajet 2022 yang dijajarkan kepada rancangan Malaysia ke-12 telah diadun sebagai kesinambungan daripada pakej bantuan dan rangsangan ekonomi sebelum ini. Juga ditambah baik dan dilengkapi usaha baru untuk membentuk sebuah bajet yang inklusif, mampan dan seimbang. Baik, itu antara bingkisan yang kami sediakan untuk anda berkenaan dengan bajet ataupun belanjawan yang terkhusus kepada golongan wanita. Semalam saya berada di Parlimen juga. Bila Yang Berhormat Menteri Keuangan sebut je golongan wanita, saya tengok barisan MP lain ni tepuk meja memberi sokongan padu kepada bajet 2022. Jadi macam mana pandangan awak berkenaan dengan bajet 2022 untuk wanita? Kita akan detailkan atau perincikan hari ini golongan wanita ini. Saya terus perkenalkan kepada kita Zahira 2 tetamu yang sudah bersedia. Saya perkenalkan terlebih dahulu Datuk Dr. Hafsah Hashim, Pengerusi Yayasan Kepimpinan Wanita. Apa khabar Datuk?
Alhamdulillah, terima kasih. Saya tengok Datuk daripada atas sampai ke bawah semua warna purple. Itulah dia. Warna wanita kan? Betul. Lembut warnanya. Betul. Dan seorang lagi Zahira. Okey, dan bersama dengan kita juga adalah Yang Mulia Tengku Adina Almarhum Yang Mulia Tengku Abdullah, Presiden MEEDC Malaysia, yang mana Pertubuhan Pusat Data Usahawan dan Ekosistem Malaysia menjadi pusat pemantauan pendidikan, pembangunan dan juga perniagaan keusahawanan di setiap parlimen. Ya, betul. Jadi selamat Zahira, datang. Yang orang kata dua, saya katakan tadi, dua wanita hebat ni termasuk Zahira jadilah tiga wanita hebat yang berada di samping saya. Tapi sebelum saya dan juga Zahira lontarkan soalan kepada kedua tetamu, kita saksikan satu lagi pegisan untuk anda untuk kita memahami topik hari ini, ekonomi wanita. Menyediakan RM5 juta kepada Yayasan Kepimpinan Wanita bagi merancangkan penyertaan wanita dalam sektor ekonomi melalui antaranya latihan kepimpinan muda dan program keusahawanan. Bagi membantu usahawan wanita yang turut terkesan akibat COVID-19 serta sebagai langkah meningkatkan kapasiti perniagaan mereka, sejumlah RM230 juta dana pembiayaan akan disediakan antaranya melalui program Dana Nita di bawah MARA dan Tekun Nita di bawah Tekun. Baik, itu dia Zahira, 5 juta untuk ringgit. Yayasan Kepimpinan Wanita. Saya nak tanya terus kepada Datuk sebagai pengerusinya. Kalau kita dengar apa yang Yang Berhormat Menteri Keuangan sebut, 5 juta itu untuk merangkumi kepada kepimpinan wanita dan usahawan wanita, dan satu lagi perkataan usahawan wanita muda. Betul, Ya. tepat. Mungkin awal ini kita dah dapatkan gambaran Datuk sendiri berkenaan dengan peruntukan yang dikhususkan kepada Yayasan Kepimpinan Wanita. Saya terlebih dahulu nak ucapkan terima kasihlah kepada kerajaan yang telah mengumumkan satu bajet yang Hafiz kata tadi, mesra wanita. Ya, itu yang pertama. Kerana kalau kita dapat lihat dan kita jenguk-jengukkan, ya, wanita itu sebenarnya memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi negara. Ya. Kalau kita tengok dari konteks penglibatan wanita sekarang ini, risau juga Ira saya tengokkan. Dekat Malaysia ni, dari segi kita punya ranking, ya, dalam Asia Tenggara, kita paling corot sekali dari konteks gender diversity. Alright? Dan saya percaya dengan melihat statistik berkenaan, kerajaan telah pun memberi bajet kepada Yayasan Kepimpinan Wanita untuk kita meningkatkan bukan saja kita punya ranking, tetapi yang paling penting sekali penglibatan wanita dalam proses pembuat keputusan dan juga dalam konteks proses wanita-wanita untuk membuat dasar dan juga dalam pucuk kepimpinan. Apa yang dapat kita lihat sekarang ni, kalau kita meletakkan wanita dalam lembaga-lembaga ahli pengarah yang telah diletakkan sebenarnya oleh MCCG, iaitu Malaysian Corporate Code of Governance, mereka telah pun bulan April membuat pengumuman 30% daripada pembuat keputusan dan juga ahli lembaga pengarah dalam syarikat-syarikat besar dan juga syarikat-syarikat di bursa, tersenarai di bursa, kena 30% ahli lembaga pengarah. Right? Dan kalau kita betul-betul serius, right, untuk kita menengahkan 30% itu, right, kita akan melihat dari konteks peningkatan GDP yang terhasil daripada meletakkan wanita di peringkat ahli lembaga pengarah dan juga sebagai pembuat keputusan akan meningkat 8.2% Hafiz, ataupun 50 bilion US dollars. Ini bukannya angka saya, ya. Ini angka oleh McKinsey. Kajian yang dijalankan oleh McKinsey. Jadi dengan itu maka saya percaya kerajaan telah melihat dan telah pun mencongakkan hendak meletakkan wanita sekarang ini pada tahun 2022 dan seterusnya dalam peringkat pengurusan tertinggi, dalam peringkat pembuat keputusan, sebagai ahli-ahli lembaga pengarah dan juga sebagai pucuk-pucuk pimpinan. Yang penting tadi saya nak tarik perhatian Hafiz, satu perkataan. Pemimpin muda. Ya. Saya nampak roh wanita tu dah masuk. Pemimpin muda tu Hafiz, sebab kalau Ira perasan, ya, dekat universiti, minta maaf ya Hafiz, dekat universiti, Tengku dekat universiti, 62% purata pelajar-pelajar universiti adalah wanita. Betul. Tapi bila keluar kepada bidang pekerjaan terbalik. Terbalik.
Wanita pula dah jadi 49% dan lelaki lebih tinggi daripada wanita. Right? Dalam bidang pekerjaan. Tetapi kalau bila saya jenguk statistik dekat universiti, wanita-wanita dalam STEM ataupun sains, teknologi dan sebagainya, mereka lebih tinggi lagi prestasinya daripada lelaki. Jadi persoalannya di sini, mana pergi wanita-wanita ni semua? Mana? Dah keluar daripada universiti, pergi ke mana? Itu persoalannya. Kita punya problem statement kita, ya. Ke mana pergi graduan-graduan wanita ni setelah mereka keluar daripada universiti? Kenapa tidak masuk dalam bidang pekerjaan dan boleh kita asah, boleh kita bentuk untuk menjadi pemimpin muda yang boleh kita tingkatkan dari segi keterampilan mereka, visibility mereka sebagai pemimpin wanita di Malaysia. Itu dia. Kemana wanita Zahira? Saya nak minta Zahira jenguk YM. Di mana wanita tersebut? Di mana wanita ni? Dan macam mana dengan bajet 2022 ni? Adakah ianya merupakan jangkaan positif yang diterima sebagai pihak MEEDC sendiri terhadap bajet 2022 ni? Baik. Terima kasih kepada kerajaan yang pertama prihatin kepada wanita, mesra wanita. Itu nyata sekali. Dan dari segi keusahawanan, wanita ramai ramai yang berkecimpung dalam dunia bisnes. Dan bila kita menghadapi pandemik, lagi ramai yang berkecimpung. Terutamanya dari segi industri F&B. Banyak sangat wanita-wanita yang ada potensi diri untuk berniaga. Dari segi keusahawanan. Jadi saya setuju apa yang Datuk bincangkan tadi, di manakah wanita itu, kenapa tak dikeluarkan potensi diri mereka untuk menjadi pemimpin. Tapi bagi saya juga Datuk, dari ceburinya usahawan-usahawan wanita ni dalam dunia bisnes juga kita dah boleh didik mereka menjadi pemimpin. Sebab mereka adalah memimpin syarikat mereka sendiri, memimpin bisnes mereka sendiri dan akhirnya sifat kepimpinan itu mesti kena ada. Dan itu Datuk, ilmu sangat penting Datuk ya. Walau macam mana pun, dalam dunia apa pun, industri apa pun, ilmu itu sangat penting. So saya memang mengharapkan di MDC juga kami memimpin. Kami membawa usahawan itu, kita cerita tentang kepimpinan sekaligus. Sebab apa? Mereka yang akan direct yang punya perniagaan. Betul. So sifat kepimpinan itu mesti nak dikeluarkan. Diketengahkan. Itulah kalau ikutkan. Jangan lay back sangatlah orang perempuan Kalau ikutkan apa yang telah pun dibentangkan oleh YB Menteri Keuangan kita semalam, yang mana beliau ada menyatakan bahawa lebih kurang 252 syarikat yang masih lagi mempunyai kekosongan untuk meletakkan wanita sebagai pengarah di dalam syarikat. Jadi sepatutnya dari aspek mana yang perlu kita berikan penekanan dan bagaimana dengan pengaturannya untuk menjadikan mereka ini adalah wanita yang berkaliber dan juga terus dapat memimpin syarikat-syarikat besar ini. Seronok saya soalan tu. Inilah tu. Sebab bukan saja yang 252 syarikat tu yang kosong dari konteks ada wanita langsung dalam dia punya pucuk kepimpinan ya. Kita juga dapat lihat walaupun kerajaan telah berkali-kali di bawah tadi saya kata Malaysian Code of Governance meletakkan 30%, hanya 17.2% daripada syarikat-syarikat tersenarai di Malaysia yang meletakkan wanita dalam dia punya sebagai ahli lembaga pengarah. Maka dengan itu saya memang berterima kasih sangat pada kerajaan yang telah meletakkan satu dasar bahawa September tahun 2022 semua syarikat-syarikat besar kena pastikan sekurang-kurangnya ada seorang ahli lembaga pengarah wanita dan syarikat-syarikat yang tersenarai pada 2023 bulan Jun mereka kena pastikan ada sekurang-kurangnya seorang ahli lembaga pengarah wanita. Kalau kita tengok apa yang berlaku sekarang dalam semua syarikat-syarikat tersenarai sini ya, sebenarnya ada tempat untuk wanita Ira, 828 tempat yang sekarang telah diduduki oleh ahli lembaga pengarah lelaki. Kalau betul-betul kita ambil 30% tu, Hafiz. Saya nak katakan di sini kami wanita bukan nak minta kota. Ini bukan kota. Kami yang akan diletakkan sebagai ahli lembaga pengarah ada wanita, saya nak pinjam perkataan yang berkaliber, yang berkemampuan dan mempunyai
skills ataupun kemahiran, ya, yang mereka juga telah mempunyai qualification yang ada. Bukannya kita nak minta kota-kota, tidak. Dan di sinilah peranannya Yayasan Kepimpinan Wanita itu tadi. Sebab di Yayasan Kepimpinan Wanita kami telah meletakkan sasaran untuk kami membimbing, melatih, mengasah dan juga menengahkan wanita-wanita yang telah pun kita bawa masuk bawah naungan yayasan ini, dan mereka berkaliber dan berkemampuan untuk dijadikan sebagai pembuat keputusan, pembuat dasar dan juga sebagai ahli lembaga pengarah. Tapi kalau kita lihat juga melalui daripada YM Tengku Adina juga kan, sebenarnya ada juga membimbing usahawan-usahawan juga. Ya. Tapi sebenarnya kita akan kupas semuanya. Selepas ini kita akan berehat dulu. Yep. Kembali Jangan ke selepas mana? ini, jangan ke mana-mana. 3 lawan 1 ni, jangan ke mana. Saya tertarik dengan SME tu.